Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ehsan Dahlia dan ini Buletin Awani Khas. Secara khusus kita bercakap berkaitan dengan Sabah memilih dan juga seperti yang kita tahu Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR menetapkan 26 September ini sebagai Tarikh Pilihan Raya Negeri atau PRN Sabah, dan Timbalan Pengerusi SPR Dr. Azmi Syarum semalam berkata hari penamaan calon ditetapkan pada 12 September manakala hari mengundi awal pada 22 September. Kalau saya boleh kongsikan dengan anda, ini antara pecahan dan juga nombor-nombor yang boleh kita saksikan, yang mana 741 pusat mengundi, 2,540 saluran mengundi dibuka dan juga 56 pusat mengundi awal. Dan juga dianggarkan peruntukan berjumlah 186 juta ringgit secara keseluruhan, dan juga permohonan untuk dalam dan juga luar negara dibuka pada 17 Ogos, tutup pada 11 September, dan juga untuk luar negara adalah 3 September. Dan ini apa yang ditetapkan menerusi sumber daripada Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dalam pada itu, beliau berkata tempoh berkempen yang ditetapkan adalah selama 14 hari bermula selepas pengisytiharan calon yang bertanding, dan SPR kalau kita nak bercakap berkaitan dengan SOP, persediaan, kehendak serta kemahuan rakyat Sabah khususnya, banyak perkara yang boleh kita kupas bermula daripada sekarang, daripada awal kita menyiarkan berkaitan dengan Sabah memilih ini, dan pastinya banyak isu-isu berbangkit, terutamanya bila kita bercakap berkaitan dengan SOP, apa yang dilakukan SPR dan juga secara spesifik. Contohnya, nanti kita akan bersama dengan seorang penganalisis berhubung dengan isu dan juga perkara ini, dan juga kita akan bersama dengan Asim Hassan untuk kita melihat kepada keadaan dan juga situasi terkini terutamanya di Sabah selepas pengumuman dibuat semalam, dan juga kita mengetahui ada kes mahkamah berhubung dengan cabaran untuk pembubaran Dewan Undangan Negeri sebelum ini. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita nak melihat kepada sudut yang berbeza seperti apa yang disebut oleh Parti Peribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu Sabah, dilihat ada resepi tersendiri dari segi kempen sepanjang Pilihan Raya Negeri PRN Sabah ke-16 nanti. Dan apa yang disebut oleh Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah, Datuk Seri Haji G. Muhammad Nur, yang menyebut penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter dan juga Instagram akan diguna pakai sepenuhnya sepanjang kempen yang akan berlangsung nanti. Kita dengarkan apa yang disebut oleh beliau. Jelas Haji G, langkah itu juga diyakini mampu menarik minat matlamat ceramah atau kempen sampai sekaligus memastikan keselamatan pengundi ketika negara berdepan dengan pandemik COVID-19. Kebetulan apabila kita menghadapi pilihan raya negeri ini, kita dalam perintah kawalan pergerakan. Maknanya mungkin pilihan raya kali ini kita tidak dibenarkan berkempen, mengumpul ramai penyokong-penyokong untuk mendengar ceramah-ceramah kita. Kalaupun dibenarkan mengikut SOP yang mungkin ditentukan oleh Majlis Keselamatan Negara ataupun Kementerian Kesihatan atau SPR sendiri, mungkin di bawah 250 orang. Jadi ini kita mesti memikirkan cara baru, iaitu kita mesti sampaikan maklumat ataupun perjuangan kita kepada ahli dan pengundi melalui media sosial dan juga melalui kempen rumah ke rumah umpamanya. Kerana itu bagi saya dalam menghadapi pilihan raya kali ini, peranan media sosial dan lain-lain cara yang boleh diterima ataupun komunikasi yang senang untuk sampai kepada pengundi akan kita gunakan. Beliau berkata demikian ketika ditemui Esro Awani di pejabatnya pada Selasa. Dalam perkembangan lain, Haji G memberi jaminan kerjasama dan kesepakatan Bersatu Sabah bersama rakan sekutu seperti Barisan Nasional BN dicapai dalam misi mereka memenangi PRN kali ini. Katanya tiada timbul isu saling tikam belakang antara rakan dalam gabungan. Saya berharap pemimpin-pemimpin
kita daripada Perikatan Nasional Bersatu, PBS, STAR, PBRS dan UMNO itu sendiri mesti menggunakan kebijaksanaan mereka. Kerana matlamat kita ialah untuk menang, bukan untuk berebut-rebut kursi yang dipertandingkan. Semalam, Timbalan Pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dr. Azmi Syarum pada sidang media mendedahkan PRN Sabah tetap diadakan pada 26 September 2020, manakala tarikh penamaan calon diadakan pada 12 September sementara 22 September sebagai tarikh mengundi awal. Itu antara berita yang kita paparkan kepada anda, antara strategi dan juga mungkin resepi bersatu. Tetapi dalam masa yang sama, kita nak melihat kepada keseluruhan. Dan kita tahu bila kita berdepan dengan pandemik COVID-19, keadaan menjadi tidak menentu, SOP yang ada perlu diperketatkan dan langkah yang dibuat SPR pastinya secara khusus kita nak melihat kepada kelangsungan pilihan raya negeri itu dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan cara dan juga tingkah yang lebih baik untuk masa keadaan dan juga situasi sekarang. Tapi perkara-perkara ini saya akan bawakan nanti diskusinya bersama dengan penganalisis politik, sebab saya menyenaraikan beberapa SOP yang telah pun ditetapkan dengan oleh SPR. Tetapi dalam masa yang sama, mungkin ada cadangan-cadangan lain yang perlu kita lihat dan juga kita titik beratkan. Tetapi dalam masa yang sama, apa pula kata rakyat Sabah berhubung dengan pilihan raya negeri untuk memastikan bahawa perjalanan itu dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Apa yang mereka mahukan dan bagaimana pula situasi dan juga keadaan sekarang ini memaksa untuk pembangunan Sabah yang lebih baik. Jadi kita nak terus saja bersama dengan editor Astro Awani, Asim Hassan, yang sedah pun mula berkampung di Sabah. Saya percaya dengan latar belakang kedai makan Asim sekarang ini, saya percaya dah pun makan tengah hari tadi kan bersama dengan juru kamera kita Abu Uzar, dan saya pasti banyak langkah dan juga tindakan yang Asim buat sebagai wartawan di lokasi untuk mendapatkan maklum balas dan sebagainya. Untuk hari ini, Asim, selepas kita dengar pengumuman daripada SPR semalam, apa yang Asim boleh kongsikan? Ya, terima kasih Ehsan, dan untuk penonton semua penonton Astro Awani, semalam bila saya membuat tugasan di sidang media SPR itu, yang mana tarikh pilihan raya ditentukan pada 26 September, dan tadi saya mula bertemu dengan Datuk Seri Haji G dan saya terus bertemu dengan penduduk di Kampung Giling Tengah di Tuaran, yang mana kita mendapatkan suara-suara mereka yang untuk melihat kepada pilihan raya ini, yang bagi mereka adalah lebih penting suara-suara dan masalah rakyat itu diselesaikan dengan cepat bila kerajaan baru yang memerintah. Tidak kira siapa yang akan memerintah nanti, matlamatnya tetap juga rakyat, dan itu yang sentiasa mereka harapkan, ya Ehsan. Dan selain daripada itu, saya juga sempat meminta kru wartawan kita di Sandakan, Saudara Rizal Abdullah, untuk menemu bual beberapa orang awam atau pengundi, bakal pengundi-pengundi pada PRN kali ini, dan kita dengarkan apa kata mereka tentang pilihan raya negeri Sabah, sama ada dari segi keselamatan dan juga pada pandangan peribadi saya melihat pada ketika ini rakyat Sabah tidak sedia untuk pulang mengundi disebabkan beberapa faktor, terutamanya faktor COVID dan juga faktor kos tiket penerbangan untuk balik ke Sabah. Bagi saya pandangan untuk apa ini memudah yang untuk apa pos undi pos ini, saya rasa itu kita cadangkan baguslah kan, sebab anak-anak keluarga banyak di Semenanjung juga yang tidak dapat pulang, tapi inilah peluangnya orang untuk memilih wakil rakyat orang di Sabah, khususnya di Sabah itu kan dibenarkanlah undi pos tu. Ya, pasal kalau dong suruh pulang pun kemari masalah COVID kan, itu masalah juga. Kalau saya lihat dalam situasi sekarang ini, ada kemungkinan rakyat Sabah amat susah untuk balik pulang ke kampung halaman untuk mengundi. Kerana apa? Kerana ada beberapa faktor yang
yang perlu dilihat oleh pihak kerajaan, ya. Sama ada pihak individu itu sendiri ataupun melihat kepada keluarga pengundi tersebut. Macam saya, ada juga keluarga yang di Semenanjung, ada juga keluarga yang di luar daerah. Dan Ihsan, itu tadi antara pendapat penduduk-penduduk di sebelah pantai timur Sabah mengenai pilihan raya itu, mengenai prosedurnya, mengenai cabaran dalam mendepani COVID-19. Dan perkara itu juga tadi saya tanyakan kepada Datuk Seri Haji G. Mohamad Noor, yang mana dari segi bersatu itu sendiri, macam mana kesediaan mereka. Memang kita tahu kesediaan berdepan dengan PRU itu memang PRN Negeri Sabah, maafkan saya, PRN Negeri Sabah itu telah lama mereka gerakkan jentera-jentera parti, berkempen-kempen apa semua. So, tapi apa yang penting, Datuk Seri Haji G berkata, sebelum pembubaran DUN itu lagi, jentera parti telah pun mendampingi rakyat, menyantuni rakyat di akar umbi, iaitu Jentera Parti Bersatu telah bersama-sama dengan rakyat, mendekati rakyat, terutama sekali sepanjang mereka kita berdepan dengan COVID-19. Dan bukan sahaja bersatu, yang mana parti kerajaan pemerintah terdahulu, Parti Warisan Sabah juga melihat perkara itu, yang mana Presiden Parti yang rakan setugas saya, Syahrizal, ada temui tadi, dan beliau tidak menyatakan resepi sebenarnya, Ihsan, tetapi cuma beliau menyatakan kesediaan sudah ada, calon sudah dimuktamadkan, tapi apa yang penting, calon itu mestilah calon yang boleh menang. Kita dengarkan apa sedikit sudutan daripada temubal dengan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal. Well, kita akan pastikan bahawa kesediaan siap siaga kita akan dapat kita lakukan, bukan hanya dari sudut pengagihan kursinya, bahkan juga dari segi meletakkan calon-calon yang ada untuk memenangi pilihan raya yang terdekat ini. Kerana ini penting bagi kita untuk menentukan hala tuju, bukan hanya pembangunan berterusan, kemajuannya, tapi kita rasa bahawa yang penting bagi kita ialah kestabilan politik yang ada di peringkat negeri. Kalau tidak ada kestabilannya, dia tidak akan menjana ataupun menggalakkan pelabur-pelabur datang ke negeri Sabah. Okey. Ya, Ihsan, itu mungkin perkembangan daripada saya dari Sabah ini, Ihsan. Tapi Asim, dalam masa yang sama, ini saya nak bertanyakan, bila kita tahu 21 Ogos nanti keputusan mahkamah, dan juga dalam masa yang sama SPR dah pun umumkan semalam. Jadi antara dua cabang ini bersedia untuk pilihan raya, apa yang dilakukan oleh SPR dan juga apa yang keputusan oleh mahkamah nanti. Tapi mungkin dalam tempoh itu kita masih lagi melihat kepada apa parti politik ini berkata, rakyat nak melihat kepada sudut yang mana dan sebagainya. Dari dapatan Asim sebagai wartawan dan juga editor yang berada di sana, bagaimana antara luahan, rasa dan juga mungkin cakap-cakap berkaitan dengan isu dan juga perkara yang melibatkan politik Sabah, terutamanya dalam peringkat akar umbi di sana? Ya, macam tadi bila saya bersarapan pagi tadi, saya sempat bercakap dengan beberapa penjawat awam mengenai perkara itu. Ada yang melihat mahu mahkamah itu menentukan, dan ada juga yang melihat biarlah semuanya terletak di tangan rakyat itu sendiri, yang mana pilihan raya negeri itu perlu kita teruskan sajalah pilihan raya daripada kita hendak saling tuduh menuduh dan apa juga akan. Tapi apa yang boleh saya simpulkan di sini adalah keluruhan perlembagaan itu perlu kita letak di atas dulu. Maknanya jika mahkamah mahu menentukan semakan kehakiman dengan fakta-fakta yang baru, biar mahkamah membuat perkara itu, sebab itu adalah merupakan bidang kuasa mahkamah. Saya pun tidak boleh bercakap lebih dari soal bidang mahkamah itu, tapi mereka cakap di sekeliling itu tadi, mereka melihat sama ada biar mahkamah menentukan, dan juga ada yang melihat PRN ini perlu berjalan sebab pembubaran telah pun dibuat. Ya, San. Dalam masa yang sama kita bercakap berkaitan dengan politik, apa yang dimahukan rakyat, apa yang dilaksanakan oleh parti politik dan sebagainya. Tadi Asim sebut berkaitan dengan sarapan. Apa sarapan paling sedap dekat Sabah yang pernah Asim makan?
soto ayam goreng. Soto ayam goreng. Okey, kita nak berteriak seketika. Itu pastinya dalam kita meraihkan dan juga memeriahkan suasana pilihan raya dan sebagainya, ada perkara-perkara dan juga sudut lain yang mungkin kita boleh lihat, bukan sahaja dari sektor pelancongan dan sebagainya. Bila berkaitan dengan pilihan raya negeri ini, ia menjadi tumpuan bukan sahaja dalam tapi mungkin luar daripada Sabah. Terima kasih Asim Hassan, editor Eswani. Seketika nanti ada perbincangan lebih lanjut dan menyeluruh saya nak berikan kepada anda berkaitan dengan SOP, keadaan ekonomi dan sebagainya berkaitan dengan Sabah memilih. Kita kembali selepas ini. Kembali dalam Buletin Awani Khas Sabah Memilih. 12 September pada Sabtu merupakan penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri Sabah 2020. 22 September hari Selasa adalah undi awal. 12 hingga 25 September adalah tempoh berkempen, manakala hari pengundian adalah pada 26 September 2020 pada hari Sabtu. Dan dalam keadaan dan juga situasi ini, pastinya kita nak melihat kepada proses pengundian dan juga tempoh berkempen itu dilaksanakan mengikut SOP disebabkan bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19, dan SPR dimaklumkan akan menghantar kad pengundi bagi memudahkan pengundi mengetahui maklumat pengundian di samping membantu dalam penjarakan fizikal di pusat mengundi. Dan juga SPR akan guna pengalaman mengendalikan pilihan raya kecil PRK Don Cini dan juga Don Slim dengan prosedur operasi standard ataupun SOP ketika pandemik COVID-19 melanda negara. Dan pengalaman SPR di Don Cini mendapati bahawa walaupun dilakukan dengan SOP, SPR masih dapat menjalankan PRK dengan sempurna. Tetapi dalam masa yang sama, kita nak melihat situasi dan juga keadaan ini secara menyeluruh dan lebih terperinci. Kita nak bersama dengan Dr. Firdausi Sufian yang merupakan penganalisis ekonomi dan juga polisi politik UiTM Sabah. Hello, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sabah kita akan menyaksikan satu lagi sejarah pilihan raya negeri akan berlangsung sekiranya tidak ada aral melintang dan juga kes-kes yang mengganggu mungkin proses berkenaan. Tetapi dalam masa yang sama, Doktor, melihat kepada SOP yang mungkin ditetapkan SPR sebelum ini, adakah ia betul-betul konkret untuk kita melihat pilihan raya negeri di Sabah ini berjalan dengan baik, terutamanya dalam mengelakkan COVID-19? Sekiranya kita melihat SPR pun telah mempunyai pengalaman untuk mengurus pilihan raya kecil di Cini dan juga Slim akan datang ini. Tapi kali ini PRN di Sabah amat berbeza sikit sebab ia melibatkan 1.2 million pengundi dan sebanyak 740 tempat mengundi dan 2,500 saluran. Jadi dia agak besar dan juga kos yang terlibat dalam PRN kali ini adalah 180 million. Dan ini amat berbeza dengan kos sebelum ini yang tidak sampai pun 100 juta. Jadi saya rasa paling utama sekarang ini untuk memastikan lebih ramai pengundi keluar mengundi, ini adalah satu cabaran. Sebab kita harus pastikan keselamatan, keselesaan dan pengendalian mengundi itu lebih efisien dan mudah. Itu yang 3 faktor utama, selesa, efisien dan juga selesa. Saya rasa ini harus dilihat dengan begitu teliti, terutamanya keselamatan sebab kita masih lagi menghadapi pandemik, berdepan dengan pandemik COVID-19. Jadi pada hemat saya, kalau keselamatan itu, kalau kita lihat pengalaman yang berada di Cini itu, kalau di Sabah ini sebab memenangkan pengundi yang lebih ramai, iaitu 1.2 million, jadi saya rasa memang akan ramai orang akan turun, jadi situasinya itu amat berbeza. Jadi keselamatan itu harus diperketatkan, tapi janganlah terlalu ketat sehingga menyusahkan.
jangan pula menyusahkan, tapi pada masa yang sama kita harus pastikan ia selamat untuk pengundi-pengundi untuk turun. Sebab perbezaan antara sekiranya kita lihat peratusan untuk mengundi pada 2018 adalah sebanyak 77% dan pada 2013 adalah 79%. Dan memandangkan PRN ini amat di luar jangka sedikit, jadi kita harus pastikan untuk memastikan lebih ramai pengundi turun adalah satu cabaran. Dan kalau kita lihat juga untuk ini adalah pengundi di Sabah. Tapi kalau kita lihat ramai orang Sabah yang berada di luar Sabah, di Semenanjung, di Singapura. Jadi dan kita faham sekali ini memang tidak ada undi pos. Tapi pada masa yang sama kita harus ingat juga sebab ramai orang Sabah berada di luar Sabah itu dan berada di Semenanjung, kebanyakan mereka disebabkan peluang pekerjaan yang tidak ada di sini, kadar penganggurannya amat tinggi. Jadi mereka berada di Semenanjung dan saya rasa mereka harus diberi peluang juga untuk mengundi. Seramai lebih daripada dekat 200 lebih ribu pengundi Sabah di luar ataupun PLK dikategorikan ya. So saya rasa mereka harus diberikan peluang. Mungkin pertama yang kita boleh lihat, pertama mungkin kita boleh buka peti undi di negeri, setiap negeri untuk mereka untuk mengundi, sebab saya rasa mereka juga berhak untuk memastikan nasib negeri mereka tu, right? Dan pada masa yang sama juga mungkin ini contoh saja, mungkin boleh diberikan diskaun khusus untuk mereka kembali ke tanah air untuk mengundi. Dan sekali lagi sekiranya ada diskaun khusus untuk tiket penerbangan kembali ke negeri mereka masing-masing, saya rasa SOP haruslah seperti biasa SOP harus diperketatkan sekali lagi. Dan juga doktor, kita boleh melihat kepada mungkin ada tempoh-tempoh dan juga waktu yang boleh ditetapkan. Kalau mungkin bermula ataupun dibuka seawal pukul 8 pagi, mungkin di awalnya daripada pukul 8 ke pukul 12 kelompok dan juga golongan tertentu. Kemudian orang lain dan sebagainya sehinggalah tamat tempoh dan juga proses pengundian berkenaan. Selain daripada dua perkara yang doktor sebut tadi, mungkin adakah langkah-langkah ini juga dapat memastikan kelancaran PRN di Sabah itu nanti, doktor? Ya, sebelum yang SPR katakan mereka akan awalkan 30 minit mengundi iaitu 7.30 sehingga pukul 5. Saya rasa dengan pengundi 1.2 juta ini, saya rasa mungkin sejam lebih awal pun mungkin satu cadangan yang baik. Contohnya 7 hingga jam 7 hinggalah jam 5 ataupun 5.30 contohnya lah, right? Dan ini juga SOP untuk panjangkan masa itu juga saya rasa satu faktor yang penting. Jadi untuk lebih ramai orang untuk mendatang mengundi disebabkan kita ada penjarakan sosial. Jadi berbeza sikit dengan pengundian sebelum ini kan. Jadi kita harus beratur. Jadi suasana ni amat beza sikit. Sungguh berbeza. Jadi selain daripada itu juga, saya rasa SOP bukan saja kepada pengundi, saya rasa SOP untuk berkempen juga harus diutamakan. Saya rasa sebelum ini pun SPR telah tetapkan cara-cara untuk berkempen. Tapi saya rasa kempen yang paling efektif semasa kita berdepan dengan COVID-19 ini, saya rasa pendekatan seperti menggunakan media sosial itu amat penting, harus diutamakan. Dan saya rasa kalau untuk pergi ke rumah itu, saya rasa itu lebih baik berbanding dengan sekiranya kita buat dengan kempen berceramah. Walaupun Sabah ni belum lagi zon hijau, belum lagi zon merah, masih lagi dalam zon hijau. Tapi kita betul-betul kena jaga penularan COVID ini. Mungkin ceramah itu mungkin seperti biasa 250, tapi saya rasa yang paling baik adalah di mana ahli-ahli politik ni boleh pergi rumah ke rumah. Walaupun pergi rumah ke rumah mungkin 3-4 orang, tak perlulah ramai.
Jadi saya rasa dalam 14 hari itu saya rasa cukup untuk mereka membuat kempen dan yang walaupun penggunaan media sosial ataupun digital ini penting, tapi kita kena faham juga disebabkan konektiviti di Sabah ini berbeza sikit. Right? Walaupun dinyatakan 90% connected, tapi quality connection itu berbeza ya. Jadi mungkin tetap juga kena diusahakan juga kempen, kena beri peluang untuk ahli-ahli politik ini untuk pergi ke rumah, kempen berceramah, tapi dengan SOP yang cukup ketat. Jadi satu perkara lagi terutamanya yang dalam Dewan ini, saya rasa itu kena diperketatkan ataupun lebih mungkin sebelum ini 250. Saya rasa kalau dalam Dewan bergantung dengan Dewan seperti jenis Dewan. So, ada yang dewan-dewan ni kalau kita pergi yang pedalaman tu tidak besar, dia tidak boleh menampung 250 orang. Yeah. Mungkin mengikut saiz-saiz yang tertentu. Baik. Dan saya rasa itu amat penting. Baik, nanti saya akan bersama lagi dengan doktor. Banyak perkara boleh kita kupas dan ini baru berkaitan dengan SOP dan sebagainya. Kita tak menyentuh lagi berkaitan dengan landscape politik, ekonomi dan apa yang dimahukan oleh rakyat Sabah secara keseluruhannya. Baik, terima kasih kepada Dr. Firdausi Sufian yang merupakan penganalisis ekonomi dan polisi politik UiTM Sabah, dan pastinya banyak perkara dan juga informasi berkaitan dengan Sabah ini menjelang tempoh dan juga tarikh pilihan raya nanti kami akan sentiasa membawakan kepada anda. Sebab apa, ada hampir 1.2 juta rakyat Sabah yang akan mengundi dalam pilihan raya negeri, dan yang mana terdapat 2,540 saluran mengundi dan juga 741 pusat mengundi yang ditetapkan dalam pilihan raya negeri Sabah 2020. Terima kasih kepada anda yang menonton Buletin Awani Khas untuk waktu ini, khusus berkaitan dengan Sabah Memilih. Saya Ihsan Yahya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.